Hai, salam. Kita masih lagi dalam topik keradioaktifan Sains Tingkatan 3. Okey, kali ini kita akan masuk bahagian sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar. Okey, dalam alam sekitar, sumber sinar mengayon ini dikelaskan sebagai sumber sinaran yang mengayon semula jadi dan juga sumber sinaran mengayon buatan manusia. Ada dua jenis. Okey, semula jadi dan buatan manusia. Kita tengok yang dua jenis tu. Okey, yang daripada semula jadi ni, contoh dia adalah sinaran daripada kosmik, iaitu sinaran daripada angkasa lepas, daripada bintang-bintang yang berada di angkasa lepas seperti matahari apa semua tu. Okey, sinaran latar belakang daripada sekitaran kita lah. Okey, lepas tu kita ada sinaran buatan manusia disebabkan oleh kemalangan nuklear. Okey, penggunaan bahan nuklear lah, disebabkan bahan nuklear tu tidak didapat dikawal dengan baik, berlaku kemalangan dan menyebabkan kebocoran sumber nuklear, sinaran nuklear itu menghasilkan sinaran yang berbahaya kepada manusia. Ujian nuklear, penggunaan radioisotop iaitu penggunaan radioaktif lah dalam perubatan. Okey, kita tengok sinaran kosmik. Okey, jadi cikgu nak kamu salin yang ni. Okey, slide ni kamu kena salin. Okey, slide ini pula. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sinaran kosmik? Okey, yang ni sinaran kosmik ialah sinaran yang bertenaga tinggi dihasilkan di luar sistem suria kita. Yang cikgu cerita tadi lah, di angkasa lepas. Datang daripada galaksi, datang daripada sumber-sumber bintang. Oleh sebab itu, sinaran kosmik ini dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik. Teleskop Cherenkov di Gunung Hopkins Amerika digunakan untuk mengesan sinaran kosmik. Jadi bahagian ni tak perlulah kamu salin, cuma kamu perlu tahu sinaran kosmik tu apa tadi. Slide yang pertama tadi je kamu kena salin. Ini perbezaan dia. Okey, lepas tu yang ni pula sinaran latar belakang. Sinaran latar belakang terdiri daripada jenis sinaran yang mengayon dalam alam sekitar kita. Sinaran latar belakang dihasilkan oleh pelbagai sumber, termasuklah sumber semula jadi dan sumber buatan manusia. Semula jadi ni macam pokok-pokok, bunga-bunga, semua tu lah semula jadi semua tu. Ada juga mengeluarkan sinaran-sinaran juga. Juga bahan-bahan buatan manusia juga boleh mengeluarkan sinaran. Cuma sinaran-sinaran ni tidak berbahaya kepada manusia. Bila dia terkena pada kulit manusia atau pada permukaan badan manusia, sel-sel pada permukaan badan manusia ni juga akan rosak. Tapi kita kena ingat, badan kita ni ada sistem generate balik sel-sel tisu yang telah rosak. Okey, jadi tisu yang rosak tu boleh dibaik pulih balik. Berbeza dengan sinaran yang lebih berbahaya seperti radioaktif. Radioaktif dia fasa dia terlalu besar, risiko dia terlalu besar, boleh menyebabkan kita punya sel terus mati, organ kita terus mati. Jadi dia tak ada masa, maksudnya sistem generate balik sel-sel rosak kita tu tidak sempat. Maksudnya pembaikan pulih sel tu perlu ambil masa, tapi sinaran ni terlalu kuat sangat, tidak menyebabkan berlaku kemalangan yang tidak baik kepada tubuh badan manusia. Okey, kalau latar belakang tu tak ada masalah. Okey, sinaran kosmik ni dia tadi yang cikgu cerita. Ni pula latar belakang kosmik. Lepas tu sinaran mengayon diserap ke dalam badan manusia akan merosakkan badan manusia. Okey, yang ni salin ya. Unit pengukuran dos sinaran latar belakang. Boleh salin? Okey, jap. Okey, yang ni cikgu nak kamu salin unit pengukuran dos sinaran. Okey, macam mana unit pengukuran dia ni diukur? Sinaran mengayon diserap ke dalam badan manusia. Oleh itu, tajuk dia dulu. Oleh itu, kesan biologi kepada sinaran mengayon terhadap manusia diukur dalam kuantiti dikenali sebagai dos. Okey, jadi poin pertama, poin kedua kena. Poin ketiga pun kena. Poin keempat pun kena. Okey, salin semua yang ni. Okey, poin ketiga.
dos 1 SV. SV ni dikenali sebagai sievert. Ejaan sievert ni dia macam ni, sievert. Okay, micro sievert ni ditulis SV tu kan, ni SV. SV ni sievert, ejaan dia SIEVERT, sievert. Okey, tu ejaan dia. Jadi kalau ada yang bertanya apa SV tu cikgu? SV tu adalah ukuran bagi dos sinaran. Jadi dia pengiraan dia kalau ni dos 1 sievert adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran yang mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Jadi maksudnya tisu badan kita ni diukur dalam maksudnya sebanyak 1 kilogram tisu kita ni kalau menerima 1 joule tenaga sinaran mengayon dia, itu bersamaan dengan 1 dos sievert. Itu pengiraan dia. Jadi kalau soalan tu tulis kulit kita, sel-sel badan kita menerima dos 1 sievert. Jadi maksudnya sel-sel badan kita tu sebanyak 1 kilogram telah menerima dos 1 sievert. Jadi poin yang keempat pun kena salin. Poin keempat, unit pengukuran dos sinaran latar belakang lazimnya digunakan ialah microsievert. Kenapa micro? Sebab lagi kecil. Micro ni lagi nilai dia lagi kecil lah. Microsievert per jam. Jadi microsievert per jam. Itu pengiraan untuk dos sinaran latar belakang biasa yang digunakan. Okey, slide ni kena salin. Inilah alat digunakan untuk mengukur sinaran latar belakang. Okey. Di pembilang Ginger radiation meter. Okey, ni alat dia, kita boleh ukur dalam unit microsievert tadi. Microsievert per jam. Okey. Yang ni tak perlu salin, cuma perlu tahu je. Okey, dos sinaran latar belakang dalam kehidupan harian yang selamat. Okey, kalau yang selamat, biasa dos sinaran latar belakang yang mengayon kurang daripada 0.2 microsievert per jam, iaitu aras paling normal. Yang ni kena salin. Jadi aras yang paling normal adalah 0.2 microsievert per jam. Okay, aras yang paling selamat. Dos sinaran latar belakang yang selamat adalah 0.2 microsievert per jam ataupun lebih bawah daripada tu. Ataupun nak ukur dalam unit meter sievert, 0.0002 meter sievert per jam. Ini ukuran dalam meter sievert. Ini pula ukuran dalam microsievert per tahun. Ni ukuran dia dalam unit, pertukaran unit je ni semua ni benda yang sama je, cuma ditukar dalam unit ni dalam tukar unit tahun, masa dia tukar daripada jam tukar kepada tahun, yang ni tahun, yang ni microsievert, yang ni meter sievert. Dia macam tu, pertukaran unit sahaja, tapi yang asal dia ni je, microsievert. Yang ni cikgu boleh tunjuk satu persatu macam mana pertukaran unit dia dari micro tukar pada mili, jam tetap jam. Yang ni pula daripada micro tukar pada micro juga sama, cuma tempoh masa dia jam kepada tahun. Yang ni pula micro kepada meter, jam kepada tahun. Benda yang sama, tak apa kamu salin semua yang ni. Okey, angkasa lepas sinaran kosmik adalah 0.35 microsievert per tahun. Ini per tahun, dikiraan dia per tahun. Okey. Jadi kalau microsievert per tahun, kita tengok microsievert per tahun. Meter micro pula, meter sievert. Okey, meter sievert per tahun kita paling sama adalah 1.752. 1.752. Yang sini 0.35. 0.35. Jadi maksudnya angkasa lepas tu
sinaran dia tu tidak berbahaya sangat. Sinaran dia tu untuk sampai ke permukaan bumi kita tu masih lagi selamat. Okey, sebab kita tidak terdedah dengan terlalu kuat sangat sinaran dia. Kecuali kita berada dengan terlalu dekat dengan sinaran tersebut. Okey. TV pula 0.01 meter sievert per jam. Ini TV. Okay, ini kamu boleh salin TV, berapa dia punya sinaran dia. Sinar X. Sinar X ni sangat berbahaya sebab tu kena pakai alat juga ni 5.5 meter sievert. 5.5 meter sievert per ujian perubatan. Dia tak kira dalam bentuk jam ke apa, per ujian perubatan. Sebab kita bukan terima dalam bentuk nilai jam. Kita terima sekejap je kan, bukan dalam masuk dalam jam. Okey. Tapi perlu ada protection juga. Okey. Kalau pekerja tu, biasanya pekerja akan pakai protection, pakai pakaian yang penuh jugalah, ataupun dia berada lebih jauh sedikit. Kita pula kenapa tak pakai? Okey, kita tak pakai. Sebab kita terima sinar X tu dalam kadar masa yang singkat sahaja. Walaupun sinar X tu ada sinaran yang ion yang membahaya kepada sel badan kita. Kita kena ingat sel badan kita ada sistem generate balik tisu-tisu yang rosak. Sebab kita tidak berada dalam tempoh masa yang lama menerima sinaran tersebut. Jadi tisu kita ada masa untuk generate balik. Jadi tidak berbahaya. Tapi kalau pekerja dia ni, sebab dia selalu berhadapan dengan mesin sinar X ni, dia seharusnya memakai suit yang lebih selamat. Ataupun dia perlu berada lebih jauh belakang selepas dia setting untuk pesakit, untuk x-ray, dia perlu berada jauh sedikit supaya dia tidak selalu berhadapan dengan sinar X tersebut. Okey. Merokok pun ada sinaran radioaktif iaitu 55 meter sievert per batang rokok. Yang ni dikira batang rokok. Okey, bangunan sinaran radioaktif. Bangunan ini bahan buatan manusia. Bangunan pun boleh mengeluarkan sinaran radioaktif di mana 1.5 meter sievert per tahun. Makanan pun ada 0.1 hingga 0.5 meter sievert per tahun. Pendek kata, kebanyakan bahan dalam dunia kita ni mempunyai sinaran yang menghasilkan radioaktif. Cuma sinaran radioaktif itu tidak berbahaya kepada tubuh badan kita sebab nilai dia terlalu kecil. Okey. Sinaran alam sekitar 0.4 hingga 1 meter sievert per tahun. Sinaran kosmik, ini di angkasa lah, di langit 0.003 meter sievert per jam. Altitude tinggi, sinaran kosmik dia 0.3 hingga 0.5 meter sievert per tahun. Kamu tulis dia punya tu je. Okey. Okey, risiko dia. Apa yang berlaku kalau risiko dia kepada sinaran ion. Risiko kesihatan terhadap penyerapan sinaran ion oleh tubuh badan manusia dipengaruhi oleh dos sinaran yang diterima. Maksudnya berapa banyak dos sinaran yang diterima. Kalau dos yang diterima adalah sangat kecil, tidaklah berbahaya kepada tubuh badan kita. Kena ingat, tak semestinya gambar radioaktif je terus bahaya. Tidak. Kita kena tahu bilangan sinaran dos yang mengion yang diterima pada tubuh badan kita. Okey. Gunakan alat perlindungan yang sesuai seperti kacamata dipasang dengan filem anti ultra ungu atau payung anti ultra ungu dan sebagainya. Biasanya kalau kita nak tengok benda yang bercahaya, kita kena pakai benda macam inilah, kita punya spek yang dipasang dengan filem anti ultra ungu. Macam juga kita nak tengok gerhana matahari. Sebab tu kita tidak boleh tengok dengan mata yang free macam tu je. Kadang boleh merosakkan mata kita sebab sinaran dia tu agak berbahaya. Sebab tu kita kena pakai satu filem yang boleh menapis sinaran radioaktif tersebut, sinaran yang ion. Mengambil gambar foto sinar X dibuat. Okey, jadi pengambilan gambar foto sinar X dibuat mengikut preskripsi
komputer. Televisyen, pastikan jarak pemisahan antara penonton dengan televisyen tu sejauh 2 meter. Makanan yang cemari bahan radioaktif, jangan makan makanan. Kalau bahan makanan tu diterima radioaktif yang disebabkan oleh, pernah dengar cerita kan, ada satu tempat dekat Jepun tu, nama dia Fukushima. Pada tahun 2000 berapa je aku tak silap, berlaku gempa bumi menyebabkan kawasan tersebut pecah, gempa bumi rosak, dan loji nuklear, iaitu loji pembuatan tenaga untuk sumber tenaga bagi penduduk kawasan Fukushima ni, sebab Jepun ni dia menggunakan tenaga radioaktif, dia tak menggunakan macam kita hidroelektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik. Mereka menggunakan tenaga nuklear. Jadi loji mereka tu meletup. Bila meletup, mengeluarkan sinaran-sinaran yang mengayon yang sangat berbahaya. Jadi sinaran ni terkena kepada semua bahan-bahan di sekitar tersebut, dan kawasan tu ditutup untuk orang awam semua keluar daripada kawasan tu. Okay, jadi dia ada pengiraan dia, sinaran dia tu boleh capai pada jarak mana yang membahaya. Jadi kawasan semua district area tu semua ditutup. Jadi makanan-makanan, bahan-bahan yang berada di situ ditinggalkan macam tu sahaja. Kenapa? Sangat berbahaya kalau manusia ambil. Kalau ambil sebagai bahan makanan, boleh menyebabkan kematian. Dan bahan-bahan lain seperti perkakas-perkakas lain pun mereka tinggal. Sebab benda tu dah menerima sinaran. Kalau kita pegang pun kita akan terima sinaran tersebut. Sangat berbahaya. Kalau kita pergi kawasan tu pun dah berbahaya. Persekitaran dia tu mengeluarkan sinaran radioaktif yang berbahaya kepada tubuh pada manusia. Ada satu dokumentari di mana pasangan daripada mana tak silap, daripada Eropah ke mana, dia pernah pergi ke kawasan Fukushima. Bila dia pergi kawasan Fukushima tu, dia tunjukkan kawasan persekitaran Fukushima tu, di mana semua kedai-kedai apa semua, banyak lagi barang-barang yang ditinggalkan kosong, tapi semua dah berdebu, dah jadi macam dah expired semua barang. Tapi barang-barang tu sangat menarik. Kalau kita tengok, kita mesti dah ambil kan. Jadi maksudnya, kalau kesedaran kita tentang bahan radioaktif ni kurang, kita akan membahaya kepada kesihatan kita lah. Sebab tu kita perlu belajar tentang keselamatan radioaktif ni. Macam mana kita nak menghindari daripada sinaran mengayon yang sangat membahaya ni. Sebab itulah Jepun dia mempunyai, orang-orang Jepun mempunyai dia punya kesedaran, awareness tinggi terhadap sinaran radioaktif ni. Mereka tahu benda ni sangat berbahaya kepada tubuh badan mereka. Jadi bila dicemari oleh radioaktif ni, mereka tidak lagi mengambil bahan-bahan tersebut. Benda-benda di sekeliling mereka tinggalkan. Mereka hanya bawa diri mereka keluar daripada kawasan tersebut. Sangat luas. Bandar Fukushima tu semua ditutup. Cuba kamu type dalam Google Fukushima gempa bumi ke apa, kamu akan tengoklah benda tu. Okey. Sinaran kosmik, itu waktu bekerja seorang juruterbang dihadkan juga tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinar radioaktif. Berkaitan dengan bekerja dalam bidang persekitaran yang menghasilkan sinaran yang berbahaya, seperti pekerja oil and gas pun sangat berbahaya. Kamu tahu oil and gas tu bekerja di pelantar minyak, boleh kawasan tersebut mengeluarkan sinaran radioaktif yang berbahaya. Kenapa mereka pakai suit-suit yang tebal macam tu, suit yang orang besar, satu badan semua tu menutup, sebab untuk mengelak daripada sinaran radioaktif tu terkena pada badan dan jangka masa yang lama. Sebab tu mereka bekerja beberapa bulan dan mereka di-stopkan untuk balik semula kepada daratan, dan pada masa di daratan itulah mereka membaik pulih tubuh badan mereka baik pulih balik sel-sel tisu yang rosak tu tadi. Jadi tak boleh berada dan jangka masa yang lama untuk bekerja dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan sinaran radioaktif ni, yang berhadapan dengan sinaran radioaktif, sinaran yang mengayon. Okey. Yang ni tak perlulah kita bercerita. Pasangan ni terdedah kepada sinaran mengayon, jadi mereka mati menghidap penyakit kanser disebabkan dari pendedahan sinaran gamma yang berlebihan dalam kajian
manusia. Sebab itulah kita tidak boleh berhadapan dengan sinaran radioaktif yang sangat berbahaya ni. Perlu ada protection. Jadi pada masa dulu mereka ni mengkaji benda ni tapi mereka tidak tahu tahap keselamatan tubuh badan mereka menerima sinaran radioaktif ni. Jadi untuk ilmu tu mereka korbankan dulu diri mereka untuk dapatkan ilmu tersebut. Terpaksa berhadapan dengan risiko. Okey, ini tak perlulah salin. Banyak sangat bercerita tentang ni. Okey, kegunaan sinaran radioaktif. Okey, sinaran radioaktif. Yang ni salin. Sinaran radioaktif seperti sinar alfa, beta dan gamma digunakan dalam pelbagai dalam kehidupan harian. Okey, arkeologi, geokronologi. Okey, apa kegunaan dia ni? Kegunaan dia arkeologi kita tahu. Penggunaan karbon dioksida dalam udara terdiri daripada karbon 12 yang stabil dan karbon 14 yang radioaktif. Ini dalam kita punya karbon dioksida di udara kita lah. Oleh sebab karbon dioksida diserap dan dibebaskan oleh badan organisma hidup, peratus karbon 14 dalam tisu organisma tidak berubah. Okay, itu dia punya penerangan tentang karbon. Sebaik saja organisma mati, karbon 14 ni tak disalin ya. Karbon 14 ni dalam tisu badan manusia semakin berkurang kerana mereput dengan menghasilkan sinar beta. Jadi bila haiwan ni dah mati atau manusia dah mati, karbon dalam tubuh badan manusia tu atau haiwan yang mati tu akan mengeluarkan sinar beta dengan separuh hayat 5,700 tahun. Sebab lamanya mereka mengeluarkan sinaran beta tersebut. Dengan mengukur keaktifan karbon 14, usia organisma dapat ditentukan. Dengan menggunakan karbon 14 inilah kita dapat tentukan berapa lama dia punya tempoh organisma ni hidup. Sebab itulah melalui organisma mati itu kita boleh tahu berapa lama sinaran yang dipancarkan oleh organisma yang telah mati tersebut, fosil-fosil tersebut. Jadi kaedah ini dikenali sebagai pentarikhan karbon 14, digunakan oleh ahli arkeologi untuk menentukan usia objek dan juga purba. Ketebalan kepingan logam. Jadi kepingan logam juga kita boleh tahu dengan menggunakan alat sinar beta. Okey, mengesan terlalu banyak sinar beta kepingan logam disemak adalah terlalu nipis. Mengesan terlalu banyak sinar beta kepingan logam yang disemak adalah nipis. Jadi kalaulah alat pengesan sinar beta ni dapat mengesan terlalu banyak sinar beta, kepingan logam yang dicek tu adalah kepingan logam yang sangat nipis. Okey, itu dia maksud. Dalam industri Dalam pertanian pula, sinaran radioaktif digunakan untuk membunuh kumbar, mengawal populasi serangga perosak. Pemandulan memilih baja fosfat yang terbaik untuk mengubah ciri tumbuhan, iaitu yang digunakan adalah perebutan nuklear fosforus 32. Okey, jadi ini dalam kaedah pertanian. Pertahanan. Bahan radioaktif boleh digunakan dalam bidang pertahanan seperti bom nuklear. Yang ni dalam kita boleh hasilkan bom nuklear lah ni. Perang-perang sebab itulah manusia sekarang, negara-negara yang maju, yang dianggap maju ni, mereka berlumba-lumba nak buat bom nuklear. Tapi tak semua negara mereka ni ada perjanjian dah. Semua negara yang nak mengeksploitasikan tentang bahan nuklear ni perlu melalui satu badan. Okey, jadi digunakan untuk sumber tenaga sahaja, tapi kalau nak dibuat sebagai bom mereka tidak benarkan. Itu biasalah untuk mengelak daripada peperangan terjadi. Jadi kalau terkena kepada sinaran ni, benda tu boleh dibawa daripada generasi ke generasi, menyebabkan berlakunya
kerosakan tisu badan, dan DNA manusia juga akan rosak, menghasilkan zuriat-zuriat yang kurang upaya lah, cacat macam tu. Okey. Pengawetan makanan. Sinar gamma digunakan untuk pengawetan makanan buah-buahan untuk membunuh bakteria dan makanan berkenaan. Yang tu salin. Perubatan digunakan untuk menentu tempat bekuan darah dalam dengan menggunakan Natrium 24. Merawat tumor dalam otak gunakan Technetium 99. Membasmi kuman dengan Cobalt 60 dan merawat kelenjar tiroid menggunakan Iodine 131. Jadi banyak sinaran radioaktif digunakan untuk sektor perubatan. Okay, langkah keselamatan. Menyimpan, yang ni betul, kena menyimpan radioaktif atau sisa radioaktif dalam kotak berdinding plumbum yang tebal. Kita tahu dinding plumbum yang tebal dapat mengelak daripada sinaran menembusi kawasan tersebut. Okay. Memakai pakaian perlindungan yang sesuai untuk mengendali bahan radioaktif. Okay. Pembuangan sisa radioaktif dilakukan dengan selamat dan sempurna. Cara pembuangan dia tu perlu melakukan dengan sempurna dan selamat, tidak dilepaskan merata-rata macam sampah biasa. Bahan radioaktif yang diadang dengan kepingan plumbum yang tebal, maksudnya ditutup dengan keping. Sama je lah, kita simpan dalam tempat yang tebal, plumbum yang tebal. Tangan robotik digunakan untuk mengendali bahan radioaktif dengan selamat. Sebab itulah kamu perasan dah cerita Marvel Avengers tu, batu-batu Infinity tu kan. Mereka gunakan tangan-tangan yang robot tu. Iron Man tu guna tangan robot kan, dia sambung-sambung batu Infinity tu pada tangan satu, dia nak hasilkan tangan yang ada batu-batu pemata tu, berbanding dengan Thanos. Thanos dia boleh guna tapak tangan dia je, sebab dia boleh menerima sinaran tu dengan biasa je. Bagi dia adalah makhluk yang kuat lah, dia tunjuk. Kalau makhluk biasa, kalau terima sinaran tu boleh menyebabkan kematian lah. Sebab tu mereka perlu buat secara selamat macam ni lah, menggunakan tangan robot. Okay. Mengesan dos sinaran radioaktif diserap dari badan dengan menggunakan alat pengesan seperti lencana sinaran. Lencana ni dipakai pada badan kita punya suit kita tu, boleh tahu sinaran yang diterima oleh pada badan manusia tu berapa banyak. Jadi kalau penerimaan sinaran tu terlalu tinggi, mereka perlu meninggalkan kawasan tersebut. Okay, jadi ini tak perlu salin lah. Jadi kita mensyukuri kepentingan kegunaan radioaktif dalam kehidupan manusia, menyedarkan kita keagungan Tuhan yang mencipta zarang unsur radioaktif digunakan untuk kelestarian hidup. Ada kebaikan dan keburukan bahan-bahan tersebut, tapi banyak ke arah kebaikan. Tapi biasalah manusia ni, dia suka buat benda yang jahat kan. Benda yang baik dijadikan benda yang jahat. Sejak tahun 1934, banyak unsur radioaktif buatan telah dihasilkan oleh ahli sains. Ini tak bersalin lah. Namun begitu, unsur radioaktif buatan tidak dapat dihasilkan tanpa unsur ciptaan. Maksudnya, kita tak boleh hasilkan radioaktif dengan buatan kita tanpa daripada sumber asal dia itu bahan radioaktif tu sendiri. Tanpa daripada Tuhan yang buatlah sumber asal radioaktif kita tu. Okey. Sampai situ saja. Okey, untuk topik ni, salam.